Calon yang setia dan tidak melompat parti menjadi pilihan warisan menghadapi pilihan raya negeri. Kopi Bosian, Izo Irita Syarjonis Mijol, Mempadio Zurot BTTV Sorop Diti. Apakah kriteria utama calon mewakili Parti Warisan Sabah, Pakatan Harapan dan APCO bagi menghadapi pilihan raya negeri Sabah? Jawapannya setia dan tidak melompat parti seperti katak politik. Laporannya bersama Jennifer Tugong Michael. Setia kepada parti dan tidak akan melompat seperti katak politik. Itu antara kriteria utama yang menjadi pertimbangan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal dalam meletakkan calon mewakili Parti Warisan Sabah, Pakatan Harapan Sabah dan APCO untuk berdepan pilihan raya negeri Sabah. Presiden warisan itu berkata kesetiaan kepada parti penting kerana jika tidak, tiada gunanya meletakkan calon yang mempunyai kredibiliti sekalipun jika akhirnya mereka melompat parti dan berpaling tada. Buka baru dan juga ada sedikit latar belakang keupayaan kebolehan dari segi pendidikan. Tapi dalam pada itu bukan hanya kriteria utama, tapi kriteria utama kita ialah bukan hanya muka baru, bukan hanya yang berkelulusan, tapi yang kita tidak mau melompat. Ya. Kalau itu kriteria dia, kita boleh letak degree holder, kita boleh letak pakar, kita boleh letak doktor, tapi besok melompat tidak ada guna dia. Ya. Bagi kita priority is that they must have loyalty to the struggle yang ada. Muhammad Syafiee berkata demikian dalam sidang akhbar selepas mesyuarat bersama pimpinan PH Sabah dan APCO di sini hari ini. Turut hadir Presiden APCO Datuk Seri Madius Tangau, pengurusi PKR Sabah Datuk Christina Liu, pengurusi DAP Sabah Datuk Frankie Poon dan pimpinan Parti Amanah Negara Amanah. Beliau berkata perbincangan antara warisan PH APCO dalam pembahagian kerusi telah dilakukan dan akan diselesaikan dalam tempoh seminggu, namun menegaskan rundingan yang dilakukan adalah atas semangat setia kawan dan keupayaan untuk menang. Yang saya peringatkan ialah kemenangan. Kalau kita dapat kursi, kita ada calon, kursinya kita dapat, calonnya tidak kena, itu juga jadi masalah. Kalau kedua-duanya, kursi kita dapat, kawasan itu bersesuaian dan juga calon itu bersesuaian, maka ianya penting bagi kita untuk menjamin kemenangan. So, our consideration is there. Dalam sidang akhbar itu, beliau turut menegaskan bahawa pembubaran DUN Sabah adalah sah kerana mendapat persetujuan daripada Yang di-Pertua Sabah, Tun Juhar Mahiruddin. Tambahnya, DUN terpaksa dibubarkan demi mengelakkan ketidakstabilan pentadbiran negeri disebabkan pelbagai tekanan daripada kerajaan persekutuan. Tuan yang terutama yang mempunyai kuasa mutlak untuk membubarkan Dewan ini, saya selaku Ketua Menteri tidak ada kuasa. Dalam perundangan, I can only advise can be taken, advice cannot be taken, but kuasa mutlak dari segi enactment yang ada ialah termaktub kepada kuasa kepada Tun selaku Tuan yang terutama. Dan kita pun telah melalui proses-proses yang lengkap, sama ada kita pun dah ditandatangani oleh Tuan yang terutama, selepas itu dah pun di Gazette, lepas itu dipermaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Jangan lobi jadi calon jika anda tidak setia kepada parti, lebih teruk lagi jika anda pemimpin yang suka melompat parti. Lebih baik anda lupakan hasrat menjadi wakil rakyat kerana Parti Warisan Sabah dibina atas dasar perjuangan yang setia dan bersatu, bukannya seperti lalang sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. Saya Jennifer Tugong Michael, BTTV. Senarai calon Parti Warisan Sabah akan diputuskan dalam masa terdekat. Parti Warisan Sabah akan memuktamadkan senarai calon parti itu bagi pilihan raya negeri Sabah dalam masa terdekat. Presidennya Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Apdal berkata, semua pimpinan parti telah diminta untuk mengemukakan senarai calon masing-masing untuk diperhalusi. Ketua Menteri berkata warisan dan rakan sekutu lain seperti APCO dan Pakatan Harapan Plus akan meletakkan calon parti masing-masing di kerusi yang dimenangi dalam pilihan raya umum lalu.
Bagi 13 kerusi Dewan Undangan Negeri pula, agihan kerusi itu akan disusun atur dengan baik. Ini kerjasama dengan parti-parti lain seperti DAP, PKR, APKO dan juga Amanah yang telah saya jelaskan, ya, kerana ini merupakan satu langkah yang perlu kita realisasikan. Kita jangan hanya operate in silo, tapi kita merupakan satu kumpulan yang telah pun boleh mengambil tampuk pemerintahan dalam pilihan raya yang terlalu, dan kita yakin, ya, bahawa kerjasama ini akan dapat melahirkan kekuatan kepada perjuangan kita. Beliau berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat bersama ahli-ahli Majlis Tertinggi dan Ketua Bahagian Warisan di sini hari ini. Katanya pilihan raya negeri Sabah akan dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard yang digariskan. Di peringkat negeri ada Pusat Arahan COVID-19 yang sentiasa memberi peraturan untuk berdepan dengan proses pilihan raya. Sementara itu, meskipun yakin akan menang lebih banyak kerusi dalam pilihan raya negeri Sabah kali ini, Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal berkata, warisan tidak boleh terlalu sombong kerana pilihan terletak di tangan rakyat. Yang penting bagi kita, kita bentuk kerajaan. We cannot be too arrogant, we cannot be too. It's up to the people in Sabah. Dan rakyat Sabah akan menentukannya. Pasal kita yakin, ya, sebagai local party yang ada, parti tempatan Sabah, kita minta kerjasama daripada semua orang-orang Sabah. Ya, undilah, ya, parti warisan, itu yang kita nakkan. Jadi I cannot say the target is here, target dia, but we want to make sure we can win this election yang ada. Okay? Kita berdoa dengan Tuhan. Menurut Datuk Seri Muhammad Shafie, sebenarnya dalam pilihan raya umum ke-14 lalu, warisan menang banyak kerusi, namun kemenangan itu dinafikan akibat faktor tertentu. Tapi adalah kotak-kotak yang dibawa, ya, di Sipanggar, di banyak kawasan, ya. Kita menang di beberapa kawasan. Ada yang sampai kira jam 3 pagi. Ya. Di Putatan mana Datuk Uda. Di Putatan kira sampai jam 2 pagi. Jadi pukul 4 pagi. Bayangkan mau mengira undi sampai jam 4 pagi ini, mau diumumkan berapa juta undi yang mau dikira sampai 4 pagi ini. Pasal pusat daerah mengundi tutup jam 5.30. The time that end 5:30, immediately kita akan kira undi. Takkan nak kira undi, contoh macam di Putatan, 30,000, 40,000. Pengundi dia tidak pun sampai. Dun. Tapi kira sampai jam 3 pagi. Why is that to count sampai daripada jam 8 sampai 3 pagi? 8 jam punya susah itu. Pasal kita sudah tahu daripada pusat-pusat daerah mengundi, kita sudah sudah ada itu. Daripada pusat satu adun ada 20 pusat daerah mengundi. Ya. Dan kita tahu sudah berapa jumlah yang kita boleh menang. Ya. Ada setengah-setengah kawasan sampai kira 3 kali, 4 kali. 1 kali kalah, 2 kali kalah, ketiga kali menang. Rakyat tidak seharusnya diheret sekali lagi ke dalam konflik politik. Pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional PN bercakap kononnya rakyat tidak sepatutnya diheret sekali lagi dalam konflik politik, terutama selepas Pakatan Harapan cuba untuk mengambil semula mandat yang diberikan rakyat pada 2018. Hakikatnya di Sabah, kerakusan pemimpin PN mengatur strategi untuk menggulingkan kerajaan Parti Warisan Sabah menyebabkan ramai pemimpin menjadi katak politik kerana ditawarkan pelbagai habuan. Pemimpin PN perlu berasa malu dengan tindakan mereka sendiri yang mencemar titah yang di-Pertuan Agong agar rakyat Malaysia tidak lagi diheret ke dalam kancah ketidakstabilan politik. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal berkata, beliau sebagai kerajaan pembangkang di Sabah telah beberapa kali menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan kerajaan persekutuan secara G2G. Namun itu semua tidak dipedulikan. Sebaliknya, kerajaan Sabah ditekan dari pelbagai sudut, manakala wakil rakyatnya pula ditakut-takutkan sehingga menyebabkan politik Sabah yang stabil selama ini menjadi mangsa. Banyak intimidasi, banyak tekanan yang dilakukan oleh pihak parti lawan kita yang telah pun semua tahu, maklum bagaimana yang telah pun dilontarkan berbagai suara, ya, sudah pun cukup. Kraftangan sudah pun cukup.
Jadi itu yang telah melihat bahawa keadaan ini tidak sihat, walaupun peringatan Tuanku Agong dalam tita dia masa sidang parlimen, jangan ada banyak sangat politik, tapi kita sedar dan tahu bahawa kita ingin mentadbir negeri, tapi dalam keadaan kita mentadbir negeri sentiasa kita diganggu gugat oleh pihak-pihak ini. Maka dengan itu kita pastikan, ya, kita serahkan kepada rakyat, dan kita yakin bahawa rakyat di peringkat negeri Sabah mereka tahu apa mereka akan daki. Nilai-nilai yang orang lompat sana lompat sini akan menjadi satu perkara yang cukup penting dalam penentuan dalam gelanggang politik yang akan datang. Datuk Seri Muhammad Shafie berkata sebagai pemerintah, kerajaan sepatutnya menjadi medium untuk menyatukan rakyat. Namun apa yang berlaku di Sabah adalah sebaliknya apabila pemimpin PN lebih berminat untuk menimbulkan kekacauan politik. Saya nyatakan, kerajaan negeri Sabah kita boleh kerjasama dengan kerajaan pusat, G2G, politically put it aside, ya, untuk kepentingan rakyat Malaysia di peringkat negeri Sabah. Sebenarnya ini menjadi ikatan kita. Tapi malangnya kita dapat melihat dalam kita ingin membangunkan negeri, ingin kita melahirkan peluang pekerjaan kepada anak-anak bangsa kita, berbagai gelanggang politik yang ada. Bukan sahaja setia, malahan mampu menawan hati rakyat. Itu satu lagi kriteria calon yang menjadi pilihan warisan pada pilihan raya negeri akan datang. Naib Presiden Warisan Datuk Jaujan Sambakong berkata, parti itu bukan sahaja akan meletakkan calon yang setia, malah mampu menawan hati rakyat dalam pilihan raya negeri akan datang. Kita buat saringan. Sebab itu kita tengok calon-calon warisan DAP mana ada 4. Mana saringan itu cukup baik. So ini juga menjadi satu amalan. Itu yang dalam ucapan saya. Tapi kita bersyukur. Saya selut. Ya, terutama Kak Manis Muka, Adun Bugaya. You tengok sampai di viral. Sudah ini pun macam-macam. Inilah yang kata, minta maaflah pada media sosial ini. Banyak derekaan retorik, sebab itu perlu ada penjelasan. Saya cukup bangga, saya orang kata cukup terhadap semangat wakil-wakil rakyat kita yang menang jadi wakil rakyat tidak bergantung walaupun berbagai tawaran. Dan sudah tentu kali ini yang amat berhormat Presiden juga akan buat penilaian. Yang penting salah satu rakyat suka. Tapi nak kata rakyat suka 100% mustahil. Tapi kalau daripada 100 orang, kalau 90% suka, maka kemungkinan itulah yang dipilih. Dan sudah tentu kriteria ini antara dia ialah kesetiaan dan juga ada pengalaman. Jaujan berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Penerangan Isu Semasa bersama kepimpinan warisan di Parlimen Sempurna di Sempurna semalam. APCO akan pertahankan kerusi DUN yang dimenangi pada pilihan raya umum ke-14 lalu pada pilihan raya Sabah kali ini. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO akan mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri yang dimenangi dalam pilihan raya umum ke-14 lalu pada pilihan raya negeri Sabah akan datang. Presiden APCO Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangguh berkata, APCO sudah bersedia sejak 2 tahun lalu dari segi jentera pentadbiran parti sehingga jentera pilihan raya. Manakala dari segi calon, Madius yang juga ahli Parlimen Tuaran berkata, terdapat banyak bakat dalam parti yang sedang dipertimbangkan. APCO memang sejak 2 tahun yang lalu kita sudah bersiap sedia dari segi jentera pentadbiran parti. Jentera pentadbiran parti itu sehingga Kangkarumi menjadi jentera pilihan raya kita. Sebab itu kita sentiasa bersedia di kawasan-kawasan tumpuan kita. Begitu juga dari segi calon-calon, memang kita mempunyai banyak bakat-bakat. Kita sedang mempertimbangkan bakat-bakat yang ada dan kita mengambil iktibar tentang apa yang telah berlaku, di mana mereka yang telah wakil rakyat kita yang telah belok. Sebab itu kita sangat bersetuju bahwa keutamaan yang paling penting adalah pemimpin-pemimpin parti yang bersedia, yang setia kepada perjuangan parti. Dan itulah keutamaan kita. Yang keduanya memanglah mesti calon ini adalah orang yang membawa kemenangan.
Beliau berkata demikian selepas perjumpaan Parti Warisan Sabah bersama APCO dan Pakatan Harapan Plus di Kota Kinabalu siang tadi. Ditanya adakah beliau akan bertanding dalam kerusi DUN, Madius berkata memang ada permintaan untuknya bertanding, namun ia akan diumumkan apabila tiba masanya nanti. Memang ada permintaan untuk bertanding dan saya pertimbangkan. Apapun ini bukan masa untuk mengumumkan lah. Tunggu dalam masa 2 minggu lah setelah diselesaikan nanti. Kontak 2 remaja yang dikesan positif COVID-19 di pintu masuk antarabangsa laut di Terminal Feri Labuan sedang dikenal pasti Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sedang menjalankan siasatan untuk mengenal pasti kontak 2 remaja yang dikesan positif di pintu masuk antarabangsa laut di Terminal Feri Labuan. Kedua-dua remaja tempatan ini masing-masing dari Penampang dan Sandakan dikesan positif semasa saringan kemasukan di Labuan. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, kes positif itu melibatkan seorang remaja perempuan dari Sandakan dan seorang remaja lelaki dari Penampang. Kedua-dua kes telah dimasukkan ke ward di Hospital Labuan. Kini siasatan dan pengesanan kontak sedang dilakukan oleh pejabat kesihatan kawasan Sandakan dan Penampang. Dr. Christina berkata 2 kes itu menunjukkan masih terdapat penularan jangkitan COVID-19 di kalangan masyarakat. Maka orang ramai perlu memainkan peranan masing-masing dalam mengawal dan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dengan mengamalkan norma-norma baharu. 2 kes itu menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah meningkat kepada 400 setakat semalam. Penduduk Kampung Hidayat Tawau gempar mendengar bunyi tembakan. Ya Allah, subhanallah, wa la ilaha illallah, ya Allah. Allahu akbar, subhanallah. Takutnya aku. Penduduk sebuah perkampungan atas air di Tawau gempar selepas terdengar beberapa das tembakan dipercayai berkaitan kes jenayah semalam. Difahamkan kejadian berlaku sekitar jam 4.05 petang di Kampung Hidayat Batu 4 membabitkan seorang suspek lelaki 20-an yang ditembak anggota polis. Berdasarkan video langsung Facebook berdurasi 8 minit 52 saat itu, beberapa das tembakan dilepaskan ke arah seorang lelaki yang berada di bawah sebuah rumah di perkampungan berkenaan. Turut kedengar jeritan seorang lelaki dipercayai anggota polis yang mengarahkan suspek segera naik ke atas jika enggan ditembak. Lelaki itu kemudiannya terus melarikan diri, termasuk bergerak dalam keadaan bertiarap sebelum menghilangkan diri. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Peter Umbuas ketika dihubungi mengesahkan kejadian tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima, suspek dipercayai bergiat aktif dengan aktiviti pengedaran dadah di kampung itu. Ketika serbuan dilakukan di lokasi, suspek bertindak melarikan diri dengan terjun ke lumpur sebelum bersembunyi ke bawah rumah penduduk, katanya. Kes masih disiasat. $800 bungkus rokok seludup dirampas pihak berkuasa di Lahadatu semalam. Pasukan Polis Marin PPM menahan 2 lelaki warga Filipina dan merampas 800 bungkus rokok tidak bercukai dianggarkan bernilai lebih RM11,000 di Kampung Yayasan Sabah, Lahadatu semalam. Pegawai pemerintah markas operasi PPM Lahadatu, Superintendent Gan Ping Sin berkata, berdasarkan maklumat diterima, pihaknya melakukan serbuan ke atas sebuah rumah tidak bernombor di kampung berkenaan. Pemeriksaan lanjut berjaya menemui 800 bungkus rokok pelbagai jenama tidak bercukai dalam sebuah beg plastik berwarna hitam di dalam rumah itu yang terletak di perkampungan atas air. 2 lelaki rakyat Filipina berusia 17 dan 30 tahun ditahan. Kes disiasat mengikut Akta Kastam 1967. Jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga 5 tahun atau denda sehingga RM500,000 atau kedua-duanya sekali. Hari ini 3 Ogos genap setahun BTTV bersiaran. Terima kasih atas sokongan anda. Ketua Misomo Toko Vago. Hai, sempena ulang tahun sambutan Borneo Today TV untuk yang pertama kalinya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas segala peluang yang diberikan untuk menjadi salah seorang penyampai berita di media ini. Dan tidak lupa juga kepada semua pengikut setia, penyokong dan juga penonton
untuk berita ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami setiap hari. Terus menyokong kami dan pastinya hanya di Borneo Today TV setiap malam. Assalamualaikum, hai, saya Hikmah Juni ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-1 BTTV dan jangan lupa untuk ikuti berita Borneo Today TV setiap hari. Saya Beverly Anasa Syalin ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada Borneo Today TV. Tontonilah berita Borneo Today untuk berita-berita terkini dari negeri di bawah bayu. Kopi Bosian, Izo Rita Syajonis Mijol, Maganuzo do kesifatan diti, do memason kotobian om konsikaan do tarau kinohitan sonto un do BTTV. Om karahivai do makinongo om mintong do BTTV, tikita dao. Kotohodan, Misomo Toko Vagu. Menyambut ulang tahun diucapkan kepada BTTV, semoga sukses selalu daripada saya Nusarah Nazaki. Tahniah.